Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih atas tunjuk ajar beliau, iaitu pensyarah saya, Dr. Hasnah, yang mengajar saya bagi subjek EDUP 2132 Profesional Keguruan. InsyaAllah saya adalah Wan Nur Amalina binti Wan Muhammad Zulkifli akan membentangkan tentang tajuk isu, iaitu etika profesional keguruan, iaitu isunya adalah yang saya akan kupas adalah tentang isu pengurusan masa. Sebelum saya masuk tentang isu yang saya bentangkan, iaitu tentang pengurusan masa, saya akan ceritakan dulu tentang apakah yang dimaksudkan dengan profesional. Apa yang dimaksudkan dengan profesional? Menurut Austin dan Devine pada tahun 1993, dia menyatakan tentang konsep profesional tersebut. Profesional ni dia adalah merujuk kepada ciri-ciri yang terdapat dalam kalangan ahli ataupun suatu profesion. Antara ciri-ciri yang telah dinyatakan adalah dia seorang profesional ni, dia seorang yang cekap dan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburui dan adanya kod etika yang tertentu yang perlu dia patuhi bagi mengawal tingkah laku ahli tersebut. So jadinya guru ni merupakan salah satu ahli dalam bidang profesional. Memang guru ada perubatan, ada kejuruteraan, ada perentangan dan lain-lain. Memang guru ni memang terlibat dalam ahli bidang profesional. Jadi guru ni memang merupakan seseorang yang profesional lah. Kerana apa? Kerana guru ni adalah merupakan golongan yang mendapat latihan yang khusus dan dia mempunyai pengetahuan yang luas dan pakar dalam bidang yang diceburui serta mempunyai kod etika yang tersendiri. Namun, kalau kita tengok sekarang ni, terdapat pelbagai isu yang timbul yang telah melanggar etika profesional perguruan tersebut. Dan dia menunjukkan kepada ciri-ciri yang dinyatakan ataupun profesional. Kalau kita tengok profesional perguruan hari ini, dia dilihat semakin goyah. Kenapa dilihat semakin goyah? Kerana terdapatnya segelintir guru-guru yang sanggup melanggar kod etika keguruan yang telah tersedia, yang telah termaktub. Kenapa benda ni kita tengok? Sebab kalau kita tengok dekat sekarang ni, dekat Facebook ataupun dekat keratan akhbar, dekat mana lagi? Dekat mana-mana internet, memang ada yang menceritakan tentang isu guru ni telah melanggar kod etika yang termaktub. Dan ini sudah tentu bila adanya benda yang macam buruk. Kita tengok seorang guru ni dah tersebar luas kat sana sini tentang profesional guru ni adanya telah melanggar etika. Dia telah mengganggu kegugatan martabat profesion keguruan sebagai satu profesion yang mulia dan suci. Dia sangat mengganggu dalam benda tu kan. Dan kat sini saya pilih tajuk tentang pengurusan masa, tentang isu guru yang menyalah penggunaan masa. Yang mana benda ni memang melanggar etika profesional perguruan kerana masalah ini kalau saya lihat memang selalu terjadi di kalangan guru. Sebelum tu saya nak singkap dulu apa maksud pengurusan masa ni. Pengurusan masa ni dia adalah satu perancangan masa yang berkesan sama ada secara harian, mingguan ataupun jangkaan masa yang panjang untuk memberi masa bagi aktiviti kuliah, belajar, riadah, bertanggungjawab, peribadi dan rehat. Yang ni mengikut GOOD 1973. Baik. Seterusnya, apa pula maksud pengurusan masa dari segi masa pengajaran dan pembelajaran?
masa pengajaran dan pembelajaran, masa dalam PDP kita ni bermaksud adalah masa yang cukup untuk kita beri murid mempelajari sesuatu konsep ataupun kemahiran. Dan kita tengok sekarang dekat Malaysia ni, kalau kebiasaannya waktu murid belajar, iaitu contohlah dia masuk pukul 7.30 sampailah pukul 1.30 lah kan dekat Malaysia kan. Lebih kurang dalam 6 jam ke 7 jam aktiviti yang murid berada dekat sekolah, dan benda tu tak masuk dengan aktiviti kurikulum. Sebab kalau aktiviti kurikulum kemungkinan murid akan balik lambat sikit kan biasa hari Rabu. Dan sepanjang tempoh ni, murid-murid dan guru memang terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, sejak kebelakangan ni, saya tengok timbul isu penyalahan masa yang digunakan di kalangan guru dekat sekolah. Memang benar. Okay, memang benar benda ni ada guru yang telah membuat penyalahan gunaan masa ni. Okay. Dan benda ni memang tersiar dekat media masa kerana ia lebih menjurus kepada hal ehwal dalaman sekolah. Tetapi adalah pentinglah bagi kita untuk membendung isu ni daripada terus menular. Okey. So, dalam isu pengurusan masa ni, antara isu yang paling banyak sekali adalah, yang paling utama sekali yang saya akan bincangkan tentang isu guru tidak menepati masuk ke kelas. Okey, yang tu memang saya akan bentangkan. Yang seterusnya ada isu, ni contoh isu lain. Contoh isu lain yang ada lagi adalah isu guru tidak mengajar mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan oleh kementerian. Dan yang seterusnya ada isu guru tidak menepati masa keluar kelas. Yang ni isu ni memang sangat keraplah berlaku dekat sekolah. Okay, dan kenapa guru-guru tersebut tidak boleh menepati masa? Kenapa guru tersebut tidak mengajar mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan oleh kementerian? Kenapa? Dan kenapa tiba-tiba guru tersebut tidak menepati masa keluar kelas? Kenapa? Contohnya, sebabnya dia berFacebook, berchatting, bergosip. Maksudnya, dia lalai dengan buat benda tu sampai dia terleka untuk tidak masuk ke kelas dengan cepat. Lepas tu tak dapat mengajar dengan sukatan yang telah ditetapkan. Tidak menepati keluar kelas pada waktunya. Okay, lagi, contoh kalau guru tersebut dia mengajar, berniaga pada malam hari hingga mencecahkan produktiviti dalam PDP pada siang hari. Dan contoh yang lain, yang ni memang saya selalu nampak jugalah benda ni berlaku dekat sekitar sekolah saya juga, iaitu tentang ada guru yang melepak di kantin. Contoh dia berbual-bual dengan kawan-kawan dekat kantin, menyebabkan benda tu berlarutan sampai tak ingat dia punya kelas dah terlebih masa. Macam tu. Okay, baik. Sebelum saya menyentuh tentang penyalahan gunaan masa seorang guru dalam tempoh bertugas, iaitu isu yang utama dalam penyalahan gunaan masa yang saya akan bentangkan tentang guru tidak menepati masa masuk ke kelas, ingin saya merujuk ataupun menyatakan tentang peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh seorang guru ketika berada dalam perkhidmatan. Mengikut surat perkeliling ikhtisas bilangan 2/81 yang bertarikh pada 12 September 1981, semua pegawai perkhidmatan pendidikan kaki tangan sekolah dan para pelajar dikehendaki berada di sekolah sekurang-kurangnya 5 minit. Okay, sekurang-kurangnya 5 minit sebelum sekolah bermula. Dan surat ini juga telah memberi penekanan terhadap tanggungjawab guru untuk mengamalkan ketetapan masa sepanjang waktu bertugas di sekolah, semasa datang sekolah dan semasa balik daripada sekolah, ketika memasuki bilik darjah untuk mengajar dan semasa menjalankan sesuatu kegiatan di luar bilik darjah seperti kegiatan kokurikulum. Dan kita nak cakap kat sini, masuk ketetapan masa juga dia merangkumi keperluan guru
untuk mengikut jadual pengajaran dan tidak dibenarkan meninggalkan kelas ataupun kawasan sekolah semasa tempoh persekolahan. Dan yalah, memang betul lah, yang tu adalah yang termaktub dalam Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 2/81 yang bertarikh pada 12 September 1981. Jadi dekat atas, dekat slide ni, saya ingin menyatakan tentang perkara yang membawa kepada penyalahan gunaan masa yang memang sering sangat dilakukan oleh guru, sama ada benda tu disedari ataupun tak sedari. Jika guru tu dia memang betul-betul menepati masa dia, so dia guru yang akan sentiasa mematuhi ketetapan masa dan dia tidak akan menunggu pun loceng berbunyi untuk berjalan dari suatu tempat ke satu tempat dan menuju ke kelas mereka. Dan guru tersebut dia tidak akan berjalan slow-slow ataupun jalan relax-relax, tak. Kalau guru tu betul-betul menepati masa, dia akan berjalan laju, dia akan berjalan dengan penuh keyakinan, dengan fokus untuk terus menuju ke kelas. Dan guru tersebut dia tidak akan menyinggah mana-mana sebelum dia sampai ke kelas tersebut. Kalaulah guru tersebut dia betul-betul mematuhi ketetapan masa yang sepatutnya dia berada pada kelas tersebut. Dan seorang guru juga, kalaulah dia tahu dia punya waktu pengajaran dia adalah berturutan, dan guru ini dia akan sentiasa tergesa-gesa pergi bergerak dari satu kelas ke kelas berikutnya dengan penuh semangat. Dan sekiranya berlaku sebarang kemalangan dalam kelas, guru tersebut dipersalahkan. Yang ni bercakap bila seorang guru ni dia tak menepati masa, dia masuk kelas lambat, dan jikalau berlaku apa-apa dalam kelas, memang guru tersebut akan dipersalahkan. Baik. Sebenarnya guru yang suka lewat masuk ke kelas ni, biasanya mereka ni akan sentiasa memberikan beribu-ribu alasan. Contoh, terlupa jadual waktu ataupun tak ingat jadual waktu saya waktu tu, jadual waktu saya waktu sekian-sekian tu dia tak ingat. Dan ada juga di kalangan guru ni yang memberikan alasan terlalu banyak kerja yang perlu dia bereskan. Malahan ada juga yang memberi alasan kononnya dipanggil guru besar, kononnya dipanggil oleh JPK 1, JPK 2 kononnya. Sedangkan JPK ataupun guru besar tak panggil pun mereka. Dan awal-awal tahun, kalau macam biasanya awal tahun ni, ada juga guru yang buat sibuk untuk menyiapkan pelbagai borang ataupun data sehingga meninggalkan kelas. Ada juga guru yang macam ni. Dan sekiranya mereka ni golongan-golongan yang sibuk awal-awal tahun ni ataupun yang betul lah mereka ni ada panggilan daripada guru besar ke apa, sekiranya betul-betul mereka ada, dan maksudnya mereka ni memang perlu untuk menyiapkan tugas yang penting, dan benda ni memang kita boleh maafkan, boleh dimaafkan, tapi kita kena kesian kepada murid. Kenapa? Kerana murid-murid yang datang ke sekolah saban hari dia memang mengharapkan ilmu. Ilmu pengetahuan yang disyurahkan oleh seorang guru yang ikhlas, seorang guru yang penuh itqan, seorang guru yang penuh semangat mencurahkan ilmu kepada mereka. Dan sejak awal pagi lagi murid tersebut di atas sekolah bangun, meredah kesejukan pagi dengan satu niat je, iaitu niat yang maha suci. Niat mereka adalah niat untuk belajar ke sekolah. Tapi apalah malangnya nasib mereka seorang murid tersebut apabila adanya segelintir guru yang mengabaikan tugas dia untuk mencurahkan ilmu dengan baik, untuk menepati masa dengan baik. Contoh, kelas 1 jam,
guru tersebut betul-betul masuk kelas selama 1 jam. Bukannya guru tersebut masuk kelas 1 jam, kelas 1 jam dia masuk 40 minit saja. Dia masuk 45 minit, bukan. Okay? Sebenarnya, macam saya cakap tadi lah, terdapat pelbagai perkara yang tidak diingini yang boleh berlaku kalau ketiadaan guru di dalam kelas. Dan pelbagai juga gejala yang negatif yang akan timbul jika tiada kawalan guru di dalam kelas. Dan saya rasa secara peribadi, gejala lewat masuk kelas ni ataupun langsung tak masuk kelas ni kerana alasan yang remeh-remeh ni, remeh-temeh ni, sebenarnya benda tu macam tak boleh nak terima lagi. Sebabnya kita sebenarnya boleh untuk kita seorang guru sebenarnya boleh untuk masuk ke kelas dengan menepati masa yang telah ditetapkan. Kita boleh. Sebab menurut pemerhatian saya bila saya berada di sekolah, bila saya berada di sekolah, memang saya juga ternampaklah beberapa fenomena yang negatif yang berlaku di depan mata saya. Guru tak masuk kelas kan. Lepas tu ada je murid-murid yang datang cari guru dekat bilik guru, tapi guru tersebut tak ada. Cari dekat kantin pula guru tu tak ada. Dia lain tau kalau guru tersebut dia tak ada sebabkan ada urusan co-curriculum ataupun ada aktiviti luar, yang tu lain. Sebabnya bila adanya guru yang ada urusan di luar sekolah untuk pengurusan sekolah, adanya guru ganti yang akan masuk kelas tersebut. Tapi apabila guru yang sengaja berborak-borak dekat kantin ataupun main Facebook, berchatting ataupun tiba-tiba dia penat sangat sebabkan aktiviti luar dia pernah buat malam tersebut tanpa mengganggu kelas dia, yang ni memang tak patutlah. Sebabnya pernah berlaku ada sampai murid tercedera. Alhamdulillah lah bukan waktu kelas saya, ada murid tercedera disebabkan ada guru yang lewat masuk ke kelas. Dalam ada satu fenomena tu, bukan yang guru tersebut lewat masuk kelas 5 minit, tak. Tapi guru tersebut masuk kelas lewat 30 minit. Benda tu sangat sedih lah apabila ada murid sampai tercedera sebabkan guru tersebut. Agak sedih lah sebabkan guru yang leka dengan hal dunia ataupun leka dengan melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya dia buat sebelum dia masuk ke kelas sampai dia meninggalkan kelas dan telah menyebabkan murid tercedera. Yang tu sangat tak patut lah. Dan benda tu sangat perlu dititik beratkan sebab benda ni bila kita sengaja ataupun biar je tak sedar, benda ni boleh jadi sangat parah. Sangat teruk lah. Dan bila adanya perkara tersebut, dia akan memberikan banyak sangat kesan. Banyak sangat kesan bila guru ni memang tak jaga masa betul-betul. Nak kalau guru ni memang tak menepati masa masuk ke kelas. Baik. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kesan. Yang mana kalau kita dapat tahu bila kegagalan guru dalam mematuhi ketetapan masa, dia akan menimbulkan beberapa kesan. Dan perkara yang saya akan bincang kat sini bukan hanya melihat kepada kesan guru tersebut, tetapi dia juga akan memberikan kesan kepada murid. Dia akan memberikan kesan kepada murid. Itu sendiri memandangkan isu penyalahgunaan masa ini sebenarnya lebih banyak merugikan murid-murid tersebut. So yang pertama adalah tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Tidak memaksimumkan akibat kurangnya kualiti dan produktiviti. Apa dimaksudkan kualiti dan productivity? Apa yang dimaksudkan itu? Menurut MS ISO 900 telah mendefinisikan kualiti sebagai keseluruhan ciri-ciri. Satu adalah entiti, iaitu produk
dan perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak pelanggan yang dinyatakan dan tersirat. Dalam perkhidmatan pendidikan ni, guru hendaklah menyediakan perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak pelanggan. So, siapa pelanggan kepada guru ni? So, pelanggan kepada guru adalah murid dan ibu bapa. Dan menurut MS ISO 900 juga, dia kata dia mula diguna pakai seperti yang tercatat dalam Perkeliling Kemajuan Pentadbiran Awam bilangan 2/1996 garis panduan bagi melaksanakan MSI ISO 900 dalam perkhidmatan awam. Selain itu, kakitangan awam juga boleh merujuk kepada surat. Surat Perkeliling Kemajuan Pentadbiran bilangan 2/2002 iaitu garis panduan bagi melaksanakan MSI ISO 9000 nisbah 2000 dalam perkhidmatan awam. Kualiti menyentuh tentang kefahaman, kehendak dan pengharapan pelanggan. Ini telah menghendaki guru menunjukkan kemampuan mereka dalam mereka bentuk perkhidmatan seperti yang diperlukan dan diharapkan murid dan ibu bapa. So apakah yang dimasukkan productivity? Merujukkan kepada Perkeliling Kemajuan Pentadbiran Awam bilangan 6 tahun 1991, panduan mengenai peningkatan productivity dalam perkhidmatan awam. Productivity ni kita boleh mendefinisikan ialah sebagai satu nilai ataupun kuantiti output yang dapat dihasilkan oleh satu unit input. Maka output ni dia merujukkan kepada keluaran ataupun perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah organisasi. Dalam konteks sekolah sebagai satu organisasi, dia ada input perujuk kepada ilmu dan kemahiran yang diberikan kepada murid. Manakala output ni dia merujuk kepada tingkah laku, merujukkan kepada tingkah laku dan pengupdatasian ilmu dan kemahiran oleh murid itu sendiri. So, mengapa pula kualiti dan productivity ni dia saling saling berkait? Maksudnya dia berkait rapat dengan penyalahan guna masa. Kenapa? Sebab jika kita merujuk kepada perkeliling tadi, kerajaan Malaysia ni dia ada menggariskan beberapa panduan untuk meningkatkan kita punya productivity. So, salah satu cara untuk kita meningkatkan kualiti ialah pihak pentadbiran sekolah dia mengambil langkah-langkah bagi mengukuhkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi produktiviti itu sendiri. So, apa faktor-faktor tersebut? Yang pertama adalah tenaga manusia. So, tenaga manusia dekat sekolah yang paling penting sekali adalah guru. Yang kedua adalah sistem dan prosedur. Lepas tu dari segi struktur organisasi dekat sekolah tersebut, gaya pengurusan, persekitaran kerja, teknologi, bahan-bahan dan kelengkapan modal. So, dia nak cakap ke semua faktor-faktor yang saya cakap tadi ni, dia sangat menyumbang kepada produktiviti negara. Maka tidak syak lagi lah kalau penyalahan gunakan masa akan menyebabkan kurangnya produktiviti kerana guru ni tidak bersikap positif dan dia berada dalam persekitaran yang kurang kondusif dan tidak menyediakan ataupun menggunakan teknologi dalam pengajaran dan tidak menyediakan bahan ataupun alatan yang bersesuaian dan tidak melakukan refleksi pengajaran untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah murid tersebut. Dan penyalahan gunaan masa ni juga dia akan menyebabkan guru ni tidak mempunyai persediaan yang rapi dalam menentukan dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Yang seterusnya saya akan bincangkan tentang yang kedua. Kesan yang kedua adalah kepimpinan melalui teladan dan tidak diaplikasikan. Sebab
kenapa saya cakap tentang kepimpinan melalui teladan dan tidak diaplikasikan? Sebab guru ni merupakan role model. Okay? Guru ni merupakan role model kepada murid. Kalau guru tu dia perlu menghayati slogan kepimpinan melalui teladan. Disebabkan ini sebabkan murid ni dia suka meniru tau. Kalau guru tu buat macam tu, murid tu akan tiru dengan perwatakan guru tersebut. Anda kata guru ni berdisiplin, masuk kelas awal, komitmen, bertanggungjawab, amanah. Dan benda tu murid nampak murid nampak apa yang guru tersebut buat dan murid akan jadikan guru tersebut sebagai role model. Tapi anda kata guru tersebut masuk kelas lambat, asyik bercakap banyak, maksudnya asyik bersembang dengan kawan ataupun asyik berchatting Facebook, asyik buat perkara-perkara yang menyebabkan buruk sikap dia, macam mana murid nak jadikan guru tersebut sebagai role model. Okay? So sebabnya guru ni dia merupakan orang yang paling kerap mendampingi murid. Sebabnya kalau kat sekolah memang guru ni dia lama berada dekat dengan murid. So memang dia sangat orang yang kerap dijadikan rujukan untuk murid. Okay, selain ibu bapa lah dan di keluarga mereka. Malah kebanyakan murid ni dia sering, kalau kita dapat tahu kan, sebenarnya murid ni bila guru cakap dia lebih untuk dengar daripada ibu bapa cakap. Okay. Malah mereka ni juga kerap bercerita tentang hal guru kepada ibu bapa tentang kehebatan guru. Maksudnya bila dia nampak guru kat sekolah tu hebat, dia akan suka untuk berkongsi cerita dekat ibu bapa dia. Tapi kalaulah guru tu sering menghabiskan waktunya dengan perkara yang tidak berfaedah, apakah pula pandangan ataupun cerita yang akan didengari oleh ibu bapa? Maksudnya murid kan dia suka sampaikan apa yang berlaku dekat sekolah kan. So kalaulah guru tu masuk kelas lambat, memang kemungkinan murid akan cerita apa yang guru tersebut buat. So yang ketiga adalah tentang penambahbaikan dalam kaedah dan strategi pengajaran tidak berlaku. Maksudnya yang ni kesan yang ketiga, yang mana kalau guru tu dia tidak menggunakan masa yang terluang tu, maksudnya menggunakan masa terluang kita tu untuk maksudnya anda kata masa tu banyak tak gunakan betul-betul, masa yang ada 1 jam tak guna betul-betul, dia akan menyebabkan penambahbaikan dalam PDP tu tidak akan berlaku lah. Sebabnya dia masuk kelas lambat kan. So macam mana nak ada penambahbaikan PDP tu? Sebabnya dalam situasi ni, setiap guru bila dia habis mengajar, dia akan sentiasa membuat refleksi kan. Okay, contoh hari tu dia ngajar tentang matematik. Lepas tu dia akan buat refleksi. Oh, kenapa murid ni tak dapat lagi? Kenapa murid A ni tak dapat lagi? Kenapa murid B ni tak dapat lagi? So dia akan buat refleksi. Kenapa murid tersebut tak dapat lagi? Dan dia akan cari punca masalah. Okay, menurut Stenhouse 1975, penyelidikan tindakan bukanlah sahaja menyumbang kepada pengajaran dan pembelajaran, tetapi kepada teori pendidikan dan pengajaran yang boleh diakses oleh guru-guru lain. Maka, jika ada penyelidikan ataupun tindakan yang dijalankan, guru ni dia boleh berkongsi maklumat dengan guru lain untuk menyelesaikan sesuatu masalah. So, bila kita buat siasatan, kita ada buat penyelidikan, dia akan dapat berkongsi maklumat dengan guru-guru lain tentang sesuatu masalah tu lah. So, yang ketiga, yang keempat adalah tentang tidak maju akibat tidak positif dan tiada matlamat hidup. Contohnya, kalau kita tengok terdapat segelintir guru yang tidak mempunyai matlamat hidup. Kenapa? Sebab mereka ni tiada fokus yang tertentu dalam kerjaya mereka. Maka mereka tidak tahu untuk memenuhi masa di sekolah mereka. Sebagai guru, kita ni seharusnya menetapkan satu ataupun lebih matlamat kita untuk kita capai. Contohnya, Cikgu Aisyah mempunyai matlamat untuk menjadi seorang guru yang cemerlang dalam subjek matematik. Dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi,
Maksudnya dalam tempoh 2-3 tahun tu memang ditarget untuk jadi seorang cikgu yang cemerlang. So, untuk mencapai matlamatnya, Cikgu Aisyah ni kena rancang lah untuk dokumentasikan dia punya aktiviti pengajaran dan pembelajaran dia sebelum memohon jawatan tersebut. Dan Cikgu Aisyah ni mesti menggunakan masa yang senggang dekat sekolah tu untuk menjadi seorang yang lebih positif dalam menentukan dia punya hala tujuan, hala kejaya dia. Maksudnya dia betul-betul menggunakan masa dia dan betul-betul seorang yang optimis, bersemangat, berani, yakin dan keazaman dalam untuk kita nak capai target kita kan. So Cikgu Aisyah ni betul-betul fokus dan tidak meluangkan masa dia dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Maksudnya dia betul-betul menggunakan masa dia. So, seterusnya saya akan berbincangkan tentang punca. So, merujukkan tentang penyalahgunaan masa dari segi guru ni, apakah punca dia? Dia ada 2 punca. Yang pertama adalah punca daripada diri sendiri dan yang kedua adalah punca dia adalah daripada pentadbir. Pertamanya, individu ni, dalam konteks ni kita merujukkan kepada guru lah yang mempunyai sikap malas dan tidak ambil peduli. Dan guru tersebut dia kurang komitmen dalam kerja, kurang nilai dalam kehidupan dan etika kerja yang lemah. Dan apabila sikap ini wujud, maka individu ini tersebut dia menjadi seorang yang sangat mengambil ringan lah terhadap tugas-tugas yang diamanahkan sehinggalah dia ada lagi rasa tanggungjawab untuk bersungguh-sungguh dalam mendidik anak bangsa dan apa yang penting bagi mereka hanyalah gaji yang bakal diterima pada setiap bulan. Maksud kat sini mereka hanya kerja sebabkan gaji, bukannya kerja sebabkan amanah, bukan kerja sebab tanggungjawab untuk memberikan ilmu kepada anak didik dan menjadi menjadi masyarakat yang sangat bermanfaat kepada pada masa akan datang. Dan punca yang kedua adalah tentang pentadbir. Okay? Pentadbir ni adalah bila adanya penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dilakukan telah mendorong kepada berlakunya permasalahan ini. Okay, mana apabila tiada pemantauan dan tiada penguatkuasaan yang juga yang lemah ni, maka guru-guru dia menjadi lebih berani untuk menyalahgunakan masa kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan mereka. Dan masalah ini jika kita tidak dibendung atau dia akan mendatangkan kesan yang sangat buruk kepada banyak pihak, terutamanya kepada guru sebagai ahli profesional dan murid-murid. Dan antara kesan yang boleh dilihat lagi dalam permasalahan ini adanya akan menyebabkan merosot prestasi kerja guru dan pencapaian murid di sekolah tersebut. Dan masyarakat juga akan memandang sinis akan profesion keguruan dan tidak yakin dengan kebolehan guru dalam mendidik anak-anak mereka. So, sepatutnya masalah ini tidak berlaku lah. So, kat sini merupakan punca utama terhadap penyalahgunaan masa. Seterusnya, apakah cadangan ataupun penambahbaikan yang boleh kita lakukan dalam isu penyalahgunaan masa ini? Dia ada 4 sahaja. Yang pertama, wants. Wants adalah kehendak, keperluan dan persepsi. Dan yang kedua adalah direction, terarah dan lakukan. Yang ketiga adalah tentang evaluation, tentang penilaian. Dan yang keempat adalah plan, iaitu perancangan. Apakah yang dimaksud dengan want? Kehendak, keperluan dan persepsi. Okay, di bawah proses ini, guru dia kena menentukan matlamat mereka dalam kehidupan. So, maksudnya apa yang guru tu nak, apa yang guru tu hendak, apa guru tu perlukan. Okay? Dan masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih kecil, maka guru hendaklah menggariskan beberapa matlamat yang lebih kecil. Matlamat-matlamat tersebut ialah menentukan aktiviti pada masa yang senggang,
menepati masa apabila masuk ke dalam kelas, mendahulukan perkara yang lebih penting dan menentukan kaedah pengajaran yang terbaik yang perlu dilaksanakan di dalam kelas. Dan semua matlamat ni, guru tu mestilah ditulis dengan jelas di atas satu kertas yang mudah menjadi rujukan kepada guru tersebut. Yang kedua adalah direction. Direction terarah dan kita lakukan. Dalam proses ini pula, pengalaman masa lampau yang kita boleh lihat untuk membentuk masa hadapan. Beberapa perkara yang perlu kita lihat semasa proses ini berlaku dari segi perasaan. Guru hendaklah benar-benar cuba untuk memfokuskan diri mereka untuk mencapai matlamat tersebut. Ini bermakna mereka ni perlu menyediakan diri mereka dari segi emosi agar matlamat tersebut dapat dicapai. Dan dari segi emosi pula, sokongan keluarga tidak kurang pentingnya. Maksudnya selagi selain emosi daripada diri dia, emosi maksudnya sokongan keluarga tu sangat penting lah. Selain itu, guru juga hendaklah mempunyai pemikiran yang positif dan sentiasa yakin bahawa matlamat mereka akan tercapai. Yang ketiga adalah evaluation, iaitu penilaian. Guru hendaklah memikirkan bahawa matlamat mereka akan tercapai ataupun tidak tercapai. Oleh sebab itu, guru hendaklah memikirkan beberapa halangan yang akan dihadapi oleh mereka untuk mencapai matlamat yang diingini. Halangan yang paling besar adalah datangnya daripada diri mereka sendiri, dan dalam kes isu ni, motivasi intrinsik memainkan peranan yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah mereka. Maka guru mesti memikirkan langkah-langkah yang terbaik untuk meningkatkan motivasi mereka. Halangan yang seterusnya datang daripada keluarga guru itu sendiri. Perkara yang baik perlu mendapat sokongan daripada keluarga, sama ada pasangan, anak-anak ataupun ibu bapa. Sokongan daripada pentadbir dan rakan sejawat juga tidak kurang pentingnya. So, sama-sama kalau adanya saling sokong menyokong, dan benda tu akan jadi daripada kurang baik kepada lebih baik. So, yang keempat adalah tentang plan, iaitu perancangan. Setelah kita membuat penilaian, kita guru tersebut menyenaraikan matlamat, seorang guru tersebut mestilah membuat perancangan terhadap tindakan yang dia ingin lakukan. Senarai yang dibuat perlulah mendahulukan perkara yang lebih penting dulu. Pada masa yang sama, guru perlulah sentiasa menanamkan azam yang kuat untuk melakukan aktiviti tersebut demi mengatasi masalah penyalahgunaan masa. Guru hendaklah melakukan muhasabah diri agar dapat memikirkan perkara yang dilakukan adalah ke arah kebaikan. Antara aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini, yang pertama, guru tersebut mesti masuk ke kelas awal dan keluar pada tepat masanya. Yang kedua, mestilah melakukan refleksi terhadap PDP. Yang ketiga, guru tersebut mestilah berbincang dengan ketua panitia, rakan-rakan sejawat mengenai hal-hal dalam PDP. Yang keempat, meneroka maklumat baru dari internet, jurnal-jurnal pendidikan. Yang kelima, menjalankan penyelidikan tindakan. Dan yang keempat adalah tentang memberikan latihan yang mencukupi dan memenuhi standard kecukupan. Secara kesimpulannya, saya dapat simpulkan kat sini tentang pertama sekali saya nak menyatakan tentang dalam Al-Quran Allah telah berfirman dalam surah Al-As, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang bermaksud demi masa sesungguhnya manusia ni berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka menyeru kepada kebenaran dan menyeru kepada kesabaran. Kat sini dikatakan Islam ni, maksudnya di dalam Islam sendiri telah menyatakan bahawa manusia ni tidak menggunakan masa dengan betul adalah orang-orang yang sangat rugi. Dan kat sini kita nak cakap tugas guru adalah sebagai penyampai ilmu pengetahuan
Sekiranya kita tidak cuba untuk menerapkan kepentingan masa kepada murid, maka kita sebagai guru boleh dikatakan tidak berjaya memberi satu ilmu yang amat berguna. Okay, pepatah Arab ada menyebut bahawa dia menyebut bahawa masa tu ibarat pedang. Okay, as-saif, pedang. Jika kita tidak menggunakan pedang tersebut, jika kita tidak menggunakannya untuk memotong, ia akan memotong kita. Dan ada juga pepatah Cina yang menyatakan bahawa semua bunga yang akan berkembang pada hari esok adalah benih pada hari ini. So, sebagai guru, kita hendaklah menghargai masa yang diberikan kepada kita, terutamanya dalam waktu persekolahan. Ada juga yang menyatakan bahawa kalau kita bertangguh itu merupakan pencuri masa. Orang yang tidak tahu menggunakan masa pula dikatakan orang yang mati. Okay, semua kata-kata hikmat ni telah menunjukkan betapa pentingnya masa sebagai so kita sebagai seorang guru memang kena hayati tentang kepentingan masa. So kat sini saya nak cakap secara keseluruhannya, guru perlu memahami bahawa penyalahgunaan masa adalah melanggar etika profesional perguruan. Bukan itu saja, penyalahgunaan masa juga dia melibatkan hukum agama yang mengundang kepada rezeki yang halal. Sebagai guru, kita seharusnya menggunakan masa yang diperuntukkan kepada kita dengan perkara-perkara yang dapat memberikan faedah yang berguna untuk murid-murid kita. Sebagai guru juga, kita mesti ada kesedaran terhadap penyalahgunaan masa sangat penting dan perlu diberi perhatian. Justru itu, jadinya itu saja daripada saya, Wan Nur Amalina binti Wan Muhammad Zulkifli.